Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Emilia Natasha binti Azhari, nombor metrik 286061 akan membentangkan pengenalan. Kemajuan teknologi pada masa kini dapat dilihat semakin berkembang dan bertambah canggih dari semasa ke semasa di pelosok dunia disebabkan proses globalisasi. Disebabkan pemikiran manusia yang semakin berkembang, segala pertukaran dan perkongsian maklumat diterima dan disampaikan dengan mudah dan pantas dengan adanya penciptaan alat-alat komunikasi yang canggih seperti telefon, komputer dan sebagainya. Teknologi komunikasi terbahagi kepada 4 komponen utama iaitu pemberi, medium, isi yang disampaikan dan penerima. Menurut Sen pada tahun 1998, terdapat 3 komponen utama dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi iaitu komputer, komunikasi dan tahu guna yang dinyatakan oleh beliau. Perkembangan teknologi ini telah membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat terutamanya dari segi budaya harian mereka. Kepada Dr. Deep dan rakan-rakan sekalian, saya Nur Umairah binti Amir, nombor metrik 285767 akan menyambung pembentangan kepada perubahan yang berlaku akibat teknologi komunikasi dari segi politik. Sebelum kemajuan ICT dalam bidang politik ini, mereka menggunakan teknik berkempen dengan cara menggunakan risalah, ucapan awam dan juga lagu bagi mewawarkan parti politik yang bertanding dalam pilihan raya kepada orang ramai. Mereka juga berkempen untuk menyokong parti politik masing-masing dengan melakukan perarakan biasanya dengan pancaragam diiringi kibaran bendera parti dan kehadiran penonton untuk bersorak ramai-ramai. Selepas adanya kemajuan ICT, kini bidang politik juga mengubah taktik komunikasi mereka kepada saluran televisyen. Pada tahun 1960 di Amerika Syarikat, televisyen menjadi saluran dominan untuk orang ramai mendapatkan maklumat politik. Selepas itu, Presiden Barack Obama mengubah medium televisyen kepada platform media baharu seperti Facebook dan Twitter dan YouTube. Platform ini membolehkan ahli politik berinteraksi bersama orang ramai dengan berkesan dan mudah. Seterusnya, kesan perubahan politik kepada teknologi kepada bidang politik dapat dilihat juga boleh meluaskan lagi ideologi dan manifesto parti politik kepada masyarakat ketika berkempen dalam pilihan raya. Platform media sosial amat pantas dalam menyampaikan maklumat yang diberikan oleh ahli politik. Sesuatu posting dimuatnai dalam media sosial menggambarkan personality, kredibiliti dan reputasi diri mereka dan parti politik masing-masing. Seterusnya, teknologi maklumat dapat menjimatkan wang dan tenaga untuk berkempen. Parti politik yang nak berkempen tidak perlu mengeluarkan biaya yang tinggi bagi mengiklankan parti masing-masing. Mereka cuma berkempen hanya secara online sahaja tanpa melakukan majlis besar-besaran. Sekian daripada saya. Dan Natasha binti Abdul Halid, nombor metrik saya adalah 285734. Perubahan budaya masyarakat juga dapat dilihat dalam bidang ekonomi. Sebelum adanya teknologi komunikasi, masyarakat khususnya para peniaga akan menjalankan aktiviti perniagaan mereka secara tradisional di mana mereka perlu untuk menyewa tapak atau kawasan untuk berniaga. Selain itu, mereka juga perlu menyewa papan perjalanan yang berada di atas jalan raya maupun di tepi jalanan supaya mereka dapat berkomunikasi dengan orang ramai bagi memperkenalkan dan menjual produk barangan jualan mereka. Apabila adanya teknologi komunikasi, kini segala aktiviti jual beli boleh dijalankan secara atas talian sahaja dengan adanya e-dagang. Melalui e-dagang, para peniaga dan pembeli boleh melakukan urusan jual beli melalui sistem elektronik yang menggunakan aplikasi mudah alih. Kini, para peniaga boleh menggunakan media sosial seperti Shopee, Lazada dan sebagainya sebagai platform untuk mereka berniaga dan berkomunikasi dengan pelanggan mengenai produk barangan jualan mereka. Ini telah membuktikan bahawa budaya masyarakat dari segi bidang ekonomi telah berubah dan segala aktiviti perniagaan pada masa kini boleh dijalankan dengan pantas dan mudah secara atas talian dengan adanya teknologi komunikasi ini. Impak perubahan yang dibawa oleh teknologi komunikasi ini memberikan kesan yang positif terhadap budaya masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana segala urusan jual beli dapat dijalankan dengan mudah dan pantas dalam masa yang singkat. Ia juga dapat membantu mengurangkan pergerakan dan menjimatkan masa masyarakat khususnya golongan para peniaga dan pembeli kerana kini mereka boleh menjual dan membeli serta berkomunikasi sesama sendiri secara atas talian tanpa memerlukan komunikasi secara bersemuka.
Dalam sosiologi, kebiasaan terdapat dua istilah yang akan sentiasa berkait, iaitu status dan peranan sosial dalam masyarakat. Perkembangan dalam pengajaran dan pembelajaran ini lebih dikenali sebagai e-pembelajaran atau umumnya disebut sebagai e-learning. Perubahan budaya dalam pembelajaran pada masa kini ialah para pelajar dan juga guru tidak lagi bersemuka, di mana kita tahu apabila menggunakan e-learning ini ia akan menyukarkan para guru untuk berkomunikasi secara bersemuka dengan pelajar. Selain itu, pembelajaran secara atas talian ini dikatakan lebih fleksibel dari segi masa dan tempat kerana pelajar tidak perlu hadir ke kelas secara sepenuh masa. Pelajar juga dapat menjimatkan wang apabila belajar secara atas talian, iaitu pelajar tidak perlu berada di kampus yang mungkin akan mengakibatkan kos yang tinggi. Pelajar juga dapat meningkatkan kemahiran berdikari dan ia mudah diatur dan dirakam. Perubahan budaya sesebuah masyarakat menentukan corak pendidikannya. Budaya memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia, iaitu dengan menyesuaikan diri dengan persekitaran semula jadi dan sosial, mengembangkan kepribadian dan cara berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zihar binti Muhammad Nur, memegang nombor matrik 285844. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya dengan perubahan budaya dalam bidang sukan yang dibawa oleh teknologi komunikasi kepada masyarakat dan kesannya terhadap masyarakat. Sukan merangkumi pelbagai aktiviti fizikal yang dilakukan bertujuan untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Perbezaan tujuan dalam sukan inilah yang akan membezakan sifat sesuatu sukan itu. Sebelum kemunculan teknologi komunikasi dalam bidang sukan, masyarakat yang ingin bersukan perlulah menjalani aktiviti secara fizikal. Sebagai contoh, kanak-kanak maupun orang dewasa yang ingin meluangkan aktiviti bersukan, perlulah turun ke padang untuk bermain. Bukan itu sahaja, malah para atlet juga bersukan secara fizikal dan bersemuka. Dengan itu, segala info mengenai sukan yang diperoleh adalah melalui saluran komunikasi secara lisan atau verbal. Kerr and Sherwood dalam bukunya bertajuk Sport and the Media, Managing the Nexus, second edition 2007 menulis bahawa hubungan antara sukan dan media telah ditentukan oleh perubahan yang berlaku pada hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana dunia pada zaman sekarang sudah berubah dan tidak boleh dipisahkan dengan teknologi. Berbeza dengan zaman dahulu yang tiada kemudahan teknologi. Dengan adanya teknologi komunikasi ini, sukan pada zaman sekarang sudah berada pada tahap yang canggih dan telah diadakan secara atas talian. Sebagai contoh, pada zaman teknologi yang canggih ini, terdapat sukan secara atas talian iaitu dikenali sebagai e-sport. E-sport ini dapat didefinisikan sebagai sukan elektronik yang lebih teknikal. Dalam struktur yang paling mudah, e-sport ini adalah pertandingan dianjurkan menggunakan permainan video daripada berbilang pemain, di mana pemain profesional dan pasukan mereka masing-masing akan bertanding. Contoh sukan e-sport ialah PUBG Mobile dan Mobile Legends. Oleh itu, masyarakat dapat menyertai aktiviti sukan secara atas talian sahaja. Impak perubahan teknologi komunikasi ini dalam bidang sukan telah memberi kesan kepada masyarakat adalah melalui dari segi cara penyampaian maklumat adalah berbeza pada zaman sekarang berbanding dahulu. Dengan adanya teknologi dalam bidang komunikasi ini, masyarakat akan memperoleh segala maklumat mengenai bidang sukan secara mudah dan pantas. Hal ini dikatakan demikian kerana disebabkan teknologi kini, segala info yang berkaitan dengan sukan akan mudah diperoleh dengan cepat. Kewujudan platform media sosial kini juga membolehkan sesuatu maklumat itu disampaikan dengan pantas. Assalamualaikum, nama saya Nuratika binti Roslan, bernama Matrix 285340. Saya akan menyambung pembentangan seterusnya dengan perubahan teknologi dari segi filem. Pada awal industri filem diperkenalkan, cara filem dipromosikan adalah dengan penyebaran poster dan cetakan majalah atau surat khabar. Cara ini merupakan cara yang efisien pada ketika itu kerana orang ramai menjadikan membaca akhbar atau majalah sebagai rutian harian mereka. Akhbar dan majalah merupakan sumber untuk mengetahui tentang isu semasa dan perkara yang sedang berlaku serta mengenai hiburan pada hari tersebut. Periklanan filem juga turut dilakukan dengan cara menguak-uarkan dari mula ke mula kerana tiada saluran untuk menyebarkan sesuatu. Periklanan filem terus berkembang maju pada abad seterusnya dengan adanya televisyen dan radio. Platform ini merupakan saluran bagi menguak-uarkan hebahan. Komunikasi semakin baik apabila orang ramai tidak perlu mencari atau membeli hebahan tersebut kerana radio dan televisyen telah menyampaikan maklumat. Kewujudan teknologi itu telah meningkatkan mutu pengiklanan filem agar dapat menarik lebih ramai penonton. Perkembangan industri filem terus berlaku apabila panggung wayang terbina. Panggung wayang merupakan satu alternatif bagi menarik minat orang ramai bagi menonton filem, terutama filem-filem yang
mempunyai daya tarikan. Kemunculan teknologi maklumat dan komunikasi yang semakin canggih telah mengubah cara filem ditayangkan dan dipertontonkan. Pelbagai platform digital boleh dicapai bagi penonton untuk mendapatkan sesuatu cerita. Platform digital seperti YouTube, Netflix dan Telegram boleh diakses untuk mendapatkan cerita-cerita yang ingin ditonton. Dan ke atas industri perfilman selepas kewujudan teknologi maklumat dan komunikasi adalah meningkatkan pasaran sesebuah cerita. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan bantuan media sosial, pihak penerbitan filem boleh mengiklankan cerita mereka tanpa perlu memasang banner atau kain rentang maupun poster cerita. Hal tersebut membawa masa dan tidak lagi relevan dengan zaman teknologi kini. Teknologi maklumat dan komunikasi yang wujud juga boleh membuka peluang pekerjaan. Selain itu, meningkatkan kualiti sesebuah cerita. Teknologi yang semakin berkembang dapat menaik tarafkan kualiti filem. Kewujudan teknologi seperti CGI membuatkan sesebuah cerita lebih menarik dan seronok untuk dilihat kerana penghasilan yang kelihatan lebih nyata. Teknologi yang wujud sangat memberi kesan positif kepada industri kerana sememangnya umum mengetahui bahawa industri ini memerlukan modal dan perbelanjaan yang agak besar untuk sesebuah filem. Kesimpulannya, terdapat banyak perubahan yang berlaku terhadap budaya masyarakat disebabkan oleh teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi sememangnya memberikan impak yang positif terhadap politik, ekonomi, sukan, pendidikan dan perfilman. Teknologi merupakan elemen yang memberikan pengaruh besar kepada perubahan budaya bagi sesebuah masyarakat. Walaupun teknologi maklumat ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, namun kita sebagai pengguna teknologi hendaklah bijak menggunakannya agar ia tidak mendatangkan mudarat kepada diri dan masyarakat. Sekian daripada grup kami. Terima kasih.